Antara paparan menarik hari ini. Ahli Parlimen PKR dakwa reformasi Anwar perlahan bersih wajah turun ke jalan. Ni Elin syukur menang batal 16 peruntukan syariah Kelantan. Apa lagi yang Puan tak puas hati dengan Rafizi? Ahli Parlimen dari PKR, Hassan Karim berkata, reformasi dilaksanakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu perlahan dan bersih wajah turun ke jalanan menuntut janji. Ahli Parlimen Pasir Gudang itu mendakwa, disebabkan itu rakyat hampa, kecewa, putus asa dan hilang harapan terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Katanya jadi memang wajar jika bersih memutuskan turun ke jalan raya untuk menyuarakan bantahan mereka terhadap perubahan yang sehingga kini gagal dilaksanakan Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar. Rabu lalu, Bersih menggesa pentadbiran Anwar tidak lagi berdalih dan melaksanakan semua agenda reformasi dijanjikan sebelum menjadi kerajaan atau bersedia berdepan demonstrasi jalanan. Pengerusi Bersih Muhammad Faizal Abdul Aziz berkata, rakyat kecewa dan marah berikutan perkembangan muktakhir pelaksanaan agenda reformasi dalam negara yang indah khabar dari rupa. Bagaimanapun, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kerajaan tidak pernah melupakan reformasi institusi kerana ia antara perkara utama diperjuangkan pentadbiran Anwar. Sementara itu, Hassan berkata perjuangan Bersih untuk pilihan raya bebas dan adil turut meliputi tuntutan reformasi seperti disuarakan PH dalam manifesto pilihan raya mereka. Katanya harapan rakyat terhadap perubahan yang dicetuskan reformasi sangat besar dan tinggi. Menurutnya, kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini turut gagal melaksanakan reformasi dijanjikan dengan menyatakan dokumen manifesto PH bukan kitab suci. Katanya jadi apabila tokoh reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melancarkan gerakan reformasi sejak 1998 menjadi Perdana Menteri, maka tentu sekali harapan rakyat akan berlaku perubahan seperti dijanjikan. Tetapi selepas 1 tahun kerajaan perpaduan pimpinan Anwar mentadbir Malaysia, terlalu perlahan reformasi dilaksanakan, rakyat hampa, kecewa, putus asa dan hilang harapan. Bersih sebelum ini menganjurkan demonstrasi jalanan sejak 2007 sebagai protes terhadap penyelewengan pilihan raya dan untuk menuntut pilihan raya adil. Pada 2015 dan 2018, Bersih turut mengadakan demonstrasi berhubung skandal YMDB. Peguam Ni Elin Ni Abdul Rashid meluahkan rasa syukurnya selepas berjaya membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen syariah Kelantan. Katanya, saya buat untuk semua dan Alhamdulillah setelah dikutuk, dikeji, dilaknat, Alhamdulillah keputusan positif. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada peguam yang mewakilinya, Badan Peguam Malaysia serta NGO Sister in Islam. Ning Ilin dari Kelantan bersama anaknya, Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman berjaya mendapatkan pembatalan daripada Mahkamah Tertinggi Negara. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petisyen mereka. Ning Ilin dan anaknya mencabar perlembagaan 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah _1 Kelantan 2019. Antara peruntukan yang dianggap tidak sah ialah mengenai kesalahan memusnah dan mencemarkan tempat ibadat Seksyen 11, liwat Seksyen 14, persetubuhan dengan mayat Seksyen 16, persetubuhan dengan muka manusia Seksyen 17 dan gangguan seksual Seksyen 31. Menurut Tengku Maimun, Badan Perundangan Kelantan bertindak melebihi kuasa dan mengubah enakmen yang bercanggah dengan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tengku Maimun sekali lagi mengingatkan Ni Elin dan Tengku Yasmin bukan mencabar kedudukan Islam dan sistem kehakiman syariah. Sebaliknya, keabsahan peruntukan itu di sisi perlembagaan kerana melanggar had kuasa negeri. Ning Elin juga berkata dia membawa kes itu untuk menegakkan Perlembagaan Persekutuan dan demi kebaikan Malaysia. Katanya, saya peguam. Sebagai peguam, kami pegawai mahkamah. Saya percaya memang tugas kita sebagai pengamal undang-undang untuk menegakkan, melindungi dan mempertahankan kedaulatan undang-undang. Dia juga mengulangi penegasan sebelum ini bahawa ia tiada kena-mengena dengan doktrin Islam, sebaliknya berkaitan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri Kelantan. Katanya, saya rasa selepas ini Dewan akan mengubah undang-undang yang lebih. Mereka akan lebih berhati-hati ketika membuat draft perundangan. Dia juga berharap ia akan mengharmonikan Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Sementara itu, mengulas berkaitan bantahan orang ramai terhadap tindakannya, Ni Elin berkata tidak semua berpendapat sedemikian. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Azhar Kashim meluahkan rasa tidak senang dengan penjelasan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkaitan kejatuhan harga ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Puan berkata Rafizi hanya mencari salah dan menjaja cerita basi dengan mengaitkannya dengan skandal YMDB ketika era Najib Razak sebagai Perdana Menteri. Sedangkan katanya ringgit mengukuh semula pada 2017 hingga pilihan raya umum 2018. Katanya formula Rafizi pada jahanam ialah Najib turun, ringgit naik. Rupanya sejak Najib turun, ringgit makin turun sebanyak 24.1% berbanding dolar Amerika Syarikat. Mengulas selanjut Rafizi dalam program Buah Bicara yang bakal menteri, Puan sebab menyindir timbalan Presiden PKR itu. Katanya rakyat Malaysia tidak marah pada Rafizi, mereka tidak akan bakar dia. Menteri akan terbakar sendiri jika terus temberang. Sementara itu, Rafizi berkata, kejatuhan ketara nilai ringgit bermula dalam tahun 2015 akibat kebimbangan pelabur dan pasaran ekoran skandal YMDB. Katanya hakikatnya walaupun ada turun naik antara 2015 hingga sekarang,
nilai ringgit tidak pernah mengukuh ke peringkat sebelum skandal YMDB meletup. Itu beza di antara kejatuhan ketara pada masa itu dalam tahun 2015 dan sekarang. Kejatuhan harga ringgit sebelum ini berbeza dengan pasaran global, tidak mengalami kelembapan ekonomi dunia dan ketidaktentuan di negara-negara kuasa ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat dan China. Dia juga berkata nilai ringgit tidak pernah pulih sepenuhnya dari kejatuhan ketara 2015. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.